Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan sekarang ni kita diberi kesempatan untuk bersama dalam satu majlis ilmu, berada di dalam taman-taman syurga, iaitulah sempena program Bual Bicara Ambar Ramadan. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal baik kita yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan, dan insya-Allah yang akan kita lakukan mudah-mudahan. Jadi pertama sekali ada beberapa pesanan daripada pihak penaja pada malam ini. Ialah yang pertama sekali saya nak wawarkan berkenaan dengan program vaksinasi nasional ataupun kebangsaan, yang mana sebagaimana yang diwawarkan tadi, saya diminta supaya memberi motivasi kepada tuan-tuan, adik kakak di Qaryah Batu Jong ini supaya kita sama-sama tampil ke hadapan untuk mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19, kerana dengan adanya vaksin itu dapat mencegah kita daripada kena penyakit COVID. Maka saya sekali lagi menyeru kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama kita hadir ke masjid pada esok hari untuk kita mendaftar nama kita, kerana ada anak-anak kita boleh jadi mendaftar dengan aplikasi My Sejahtera menggunakan telefon pintar mereka, namun boleh jadi kita di kampung ni tidak ada internet dan sebagainya, maka susah. Maka kita gunalah platform yang disediakan oleh kerjasama daripada Ahli Parlimen Kuala Krai Yang Berhormat Ustaz Haji Abdul Latif dengan Masjid Nurul Imam Bukit Batu Jong untuk sama-sama menolong. Program dipanggil sebagai tolong daftar untuk adik kakak, ayah-ayah yang duduk di kampung ni, untuk mari sama-sama bawa mic dan sebagainya untuk kita tolong daftar. Cocok tidak lagi esok, cuma daftar sahaja dulu, dan apabila sampai giliran kita, takut dia nak cocok dah. bila sampai giliran kita, insya-Allah dia akan dipanggil lah. Itu yang pertama. Jadi meneruskan program kita pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil yang berbahagia Datuk Haji Abdul Basit Abdul Rahman di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada malam ini. Sebagaimana yang kita tahu, yang berbahagia Datuk, jadualnya cukup padat. Kalau kita tengok di ita program dia hari ni, minggu ni, pada hari Senin kata tak silap amba, dia ke Universiti Universiti Malaysia Kelantan. Ada program di UMK. Lepas tu nampak kemarin dulu ada di Universiti Sains Malaysia pula. Jadi hari ni mari ke Universiti Batu Jong pula. Jadi kita ucap terima kasih banyak di atas kesudian untuk meluangkan masa, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semoga diberi kesihatan yang baik kepada yang bahagia Datuk Tuan Guru, supaya dia dapat pergi ke utara, selatan, timur dan barat seluruh Malaysia ni untuk menyampaikan dakwah-dakwah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan beri informasi kepada seluruh umat Islam di Malaysia ini. Maka kita doalah semoga Datuk kita diberi kesihatan yang baik. Jadi untuk malam ni kita nak bercakap secara lebih santai saja, tidak kepada forum yang lebih formal, maka lebih kepada kecek kira. Lebih kata kita nak berbual berkenaan dengan puasa. Kenapa? Sebagaimana yang pengurusi sebut tadi, kita tak banyak hari daripada hari ini kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sama ada kita bersedia ataupun kita tak bersedia, Ramadan akan mari insya-Allah. Cukup masa, bila cukup dah masa dia melihat melalui segi anak bulan ke ataupun kira habis dah bulan Syaban 30 hari, maka Ramadan akan mari. Jadi nak atau tak nak, kita kena mengambil satu inisiatif untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, kalau lihat kepada sejarah puasa ini diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah.
Maka kalau kita lihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul hanya sempat berpuasa sekitar 9 kali. Sebab pada tahun ke-11 Hijrah tu baginda telah wafat. Jadi maknanya tahun kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana sampai tahun ke-10 saja baginda sempat berpuasa. Maka kalau kita lihat kalender kita hari ni 1442 Hijrah, tolak setahun mana kita umat Islam ni telah berpuasa sebanyak 1441 kali. Jadi tuan-tuan cuba kira dalam umur tuan-tuan ni berapa kali dah kita bertemu dengan Ramadan. Kenapa bertanya lagi tu? Kerana kita nak cuba pastikan Ramadan yang kita bertemu lepas-lepas tu, kita nak Ramadan kali ni hak paling baik sekali. Kenapa mau sebut gitu? Sebab boleh jadi Ramadan ni Ramadan terakhir dah buat kita. Ada orang umur 50 boleh jadi 50 kali dah dia bertemu Ramadan. Tapi bagaimana kita nak menjadi satu anjakan paradigma supaya Ramadan kali ni Ramadan terakhir. Mana kita nak buat habis baik. Kan? Jadi untuk memulakan sesi bual bicara pada malam ni, soalan pertama yang mengajukan kepada yang berbahagia Datuk, puasa ni ayat perintah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antara dua perkara penting yang dalam ayat tu Allah Taala sebut, puasa dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Ibarat kalau kita kata puasa ni pokok, buahnya di takwa. Lalu soalan pertamanya ialah lagu mana puasa ni boleh menjadikan manusia ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jadi orang yang bertakwa. Apa kaitan bila kita puasa kita jadi orang juga? Jadi minta Datuk bagi pencerahan. Apakah hubung kait di antara puasa dan takwa itu sendiri? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Dr. Kasmaruddin selaku pembual bicara, Al-Fadil Tuan Imam Besar Masjid Nurul Iman Ustaz Haji Abdul Qadir dan semua yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tahun ini sebagaimana yang telah diisytiharkan oleh pihak kerajaan, kita masih lagi dalam PKP, tapi dibenarkan beberapa aktiviti yang tersekat nak bandingkan Ramadan pada tahun lepas. Kita tak nak bayang lagu mana kita puasa tahun lepas, masing-masing duduk di rumah. Masa tu memang rasa takut dah. Berasa takut nak keluar rumah. Takut ke polis, takut ke Covid, takut belaka. Tapi sekarang ni nampak orang tak apa-apa takut mana. Jalan rata pindah. Semua benda di tempat dia pergi. Allahu Akbar. Dia boleh merentas negeri dengan macam-macam caranya rentas. Maka bila Ramadan tahun ni Allah Ta'ala beri peluang semula kepada kita, insya-Allah, untuk kita bersama dalam rumahnya. Bermakna Allah Ta'ala buka balik peluang. Dia tangguhkan 1 bulan setahun yang lepas supaya kita lebih rasa kerinduan, lebih rasa semangat, lebih rasa pengisian kita tu supaya lebih, orang panggil, lebih kemah lagi, insya-Allah. Ayat yang dibaca oleh moderator tadi iaitulah ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Jadi puasa ni kita tahu dah tak? Makna puasa tu tak makan. Lagi? Siapa dia jawab banyak, dia boleh hadiah. Mana ni hadiah? Tak email kena sedia hadiah, tak ada handphone kita di muka lain. Puasa ni maksud dia apa dia puasa? Tak makan, tak minum, tidak melakukan persetubuhan. Pandai ada sekat tu tak? Sebab dalam kitab fiqh dia kata puasa ni dua ya rukun dia. Yang pertama ni Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Lepas tu dia panggil ta'rif kepada ta'rif. Hak batal puasa tu apa? Makan, minum,
melakukan persetubuhan pada siang hari, ini semua yang membatalkan puasa. Dan ada lagi beberapa perkara tabiat perempuan, contohnya mari haid, mari nifas, maka batal puasa dia. Jadi Allah Ta'ala kata mesti berpuasa. Jadi puasa itu maknanya menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang sebut itu puasa dari sudut zahirnya. Satu lagi dia panggil puasa dari sudut batinnya, iaitu puasa daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ini doktor kita kena besarkan isu puasa tu dua. Pasal masyarakat kita dia nampak puasa tak makan tak minum ya. Isap rokok nya khilah lagi tu. Dia kata tidak makan hok ni berasak ya. Jangan main. Penak pula nak jawab kita dah. Ada hok fatwa dia tu isap rokok boleh. Pasal apa? Tidak makan tu. Kata tidak makan apa berasak tu macam masuk benda. Maknanya kesimpulannya puasa tu tak masuk. Tak ada benda masuk dalam diri kita, itu tak boleh. Ini antara soalan popular orang tanya sehari dua ni. Kalaulah kita minta berlindung Allah Ta'ala, na'uzubillah, salahnya jumpa orang positif COVID. Dia panggil apa tu? Cocok hidup ni? Swab. Swab. Kena cocok hidup. Maksudnya bahasa Melayu kita. Bahasa kampungnya kena cocok hidup. Boleh ke tak boleh kalau dia tengah hari puasa? Nak pergi swab malam, hospital tak ada. Tengah hari. Jadi bersidahlah puak-puak alim ulama kita, ahli-ahli fatwa mencari. Dia kata itu tidak termasuk dalam perkara yang batal puasa, sebab lidi hok dia cocok tu bukan makanan. Dia cocok masuk di sekejap, dia tarik semula keluar. Maknanya kita nampak benda-benda hok fizikal, hok zahir ni kita nampak benda ni boleh batal puasa. Pasal tu kita pakat jaga. Ana ingat ramai masyarakat kita ni masih lagi berpegang korek telinga. Korek telinga batal ke puasa? Tanya dia, batal? Korek hidung? Ngorek ke tak mulai puasa? Tak korek, pasal apa? Takut batal. Kalau korek hidung dengan jari takut batal dong. Dengan batal suak tu, Pak Eci tu. Berai mata-mata. Hanya holok orang Pak Eci. Allahu Akbar. Doktor kenal ke? Kena dah banyak kali dah. Banyak kali. 5 kali dah. Kita ni banyak kali kenanya. Mak nyanyi demo. Dia mari nak bersalah, tak ada pasal-pasal. Kita ya bersalah begini sudah. Ustaz pun tak ada tawakal juga kan holok tangan. Sudah bersalah. Orang mai royak dia tu positif Covid ustaz. Aku kata ngorek idul lah kita 3 kali kena pergi hospital. Jadi jangan buat nyanyi kak kau ustaz. Orang lain kalau kena kuarantin, sore dia ya di rumah dia. Kita ni kalau kena kuarantin 14 hari lebih kurang, paling kurang 14 program batal. Hak orang duduk siap dah naik dengan banner apa nyanyi. Jadi kita kena ingat. Baik, jangan pergi jauh. Maknanya kita nampak, kita boleh faham molek dari sudut perkara yang membatalkan puasa hak masuk. Tapi kita tidak fokus perkara yang membatalkan pahala puasa yang keluar. Maka dua ni kita kena besarkan isu perkara yang membatalkan pahala puasa, sebab Allah letak di akhir ayat la'allakum tattaqun. Allah kata aku nak suruh mu meningkat naik jadi manusia yang bertakwa. Bila kata bertakwa, apa dia takwa? Kita sekarang ni macam-macam takwa ada. Nah, desa takwa ada. Berapa lagi takwa? Masjid takwa ada. Berapa lagi takwa hak orang guna nama? Muhammad takwa ada. Muhammad. Nama orang ada tak? Kalau Muhammad Ihsan ada. Iman ada, takwa ada. Ada ke nama orang takwa? Tak ada jumpa lagi dah. Tak jumpa dia, kena pergi tengok di JPN dah. Yang pentingnya takwa tu jadi satu nama, jadi benda. Jadi kita nak tahu makna takwa tu apa. Allah Taala sebut la'allakum tattaqun. Aku nak mu jadi orang bertakwa. Mana orang bertakwa? Maka kata di para ulama, takwa tu ambil daripada perkataan yang dinding ataupun tembok yang memisahkan di antara kita dengan perkara yang tak baik. Itu makna takwa. Saya bertakwa kepada Allah. Tok khatib kita naik mimbar. Ittaqullah, naklah kamu takut kepada Allah. Apa nak takut? Seolah-olah setiap minggu kita dengan nasihat supaya kita jadi orang bertakwa. Takwa itu maknanya kita sekat di antara kita dengan perkara yang tak baik. Pasal itulah takrif takwa sangat simple dibuat oleh Tok Imam. Dia kata bertakwalah kepada Allah dengan makna melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Mudahnya takwa. Kita boleh faham makna takwa hari ni? Apa dia? Buat hak Tuhan suruh, tinggalkan yang dilarang. Maka jadilah kita orang bertakwa.
Cuma bagaimana nak merealisasikan nak jadi orang bertakwa, maka inilah datangnya Ramadan. Baik. Okey. Tadi Datuk sebut batal ni ada dua. Yang pertama batal puasa, yang mana kita semua tahu dan kita maklum. Kita jaga sungguh-sungguh. Mana sebagai contoh kalau kita mandi tutup mulut rapat takut masuk air. Tapi tak jelas mana. Tak kisah ngap takut. Jadi saat ni hak sebut pasal yang kedua, tadi batal pahala puasa. Amo ingatlah kita biasa dengar orang tua sebut ni, dan begitulah. Lain dia kata buat benda ni kurus puasa. Makna seolah-olah macam pahala puasa ni dia ada saiz dia, ada kuantiti dia. Mana kalau kita tak jaga dia kokoh, sekali dia jadi batal. Jadi tak ada pahala rasa. Lagu mana tu lah tu? Ya. Istilah orang tua kurus puasa, maknanya hilang pahala. Kita raja dengar tak kalau kata ai kurus puasa ni. Contohnya paling pagi dia pergi pasar pagi ke, petang-petang pergi ke bazar, dia dua je kita ni. Yang mengkuruskan pahala puasa kita ni sama ada ke pasar atau ke bazar. Pasal itulah bila kajian MKN Istihar, tahun ni tarawih dibenarkan dan bazar dibenarkan. Kita nak tanya jemaah kita ni, hak mana kita suka? Bazar buka ke tarawih buka? Jawab dia lagi, jawab ngerti ni. Yang ada jawab main nak puasa dah. Mana? Boleh bazar ke boleh tarawih? Hak duk masjid ni derah jawab boleh tarawih tak ada tu. Bazar tu koho-koho. Kita kata akhirnya bazar kalau salah kira dia tukar kiraat lain bagi bawah jadi bazir Ramadan. Maknanya kita ni daripada pagi tak keluar rumah. Duk iktikaf di masjid, contohnya hari Jumaat puasa, mari awal lagi masjid dah insya-Allah. Kemudian petang balik-balik ke rumah, Allahu Akbar. Ibu dia kata, "Abang, kuih tak ada ni petang ni." Habis gilah bazar sekejap. Gi juga ke bazar. Agak bazar ni jumpa belaka. Dengan hok duk berlagu pun ada. Penjual-penjual tak utuh aurat. Kita nak pakai spek hitam kau petai dah. Dia kata puan pula lahir macam dia ni hari ni pakai cermin mata gelak nak pula gelak-gelak ni. Jadi kalau nak tahu sibi kurus puasa pakai cermin mata gelak. Biar kita kelih orang tu kelabu belaka tak nampak apa, mudah-mudahnya kurang sikit dia punya kekurusan dia tu. Maka makna mengkuruskan puasa dalam istilah orang tua betul dengan makna menghilangkan pahala puasa. Jadi bagaimana kita nak jaga supaya tak kurus puasa kita ni, itulah yang telah diberi gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pada hari kita puasa dengan tak puasa biar berbeza. La tashab, jangan duk bertempik, jangan duk maki korang, jangan duk kata uduh orang. Kadang-kadang kita pergi parking kereta salah sikit dah, marah tu kat Allahu Akbar, macam nak kematnya buat. Padahal dia puasa tu. Pasal itulah Nabi kata, apabila orang makimu, iza sabahu ahadun, orang mari maki kau kata uduh kita, jangan jawab. Nabi suruh jawab macam mana? Inni saim. Assalamualaikum. Dia duk marah ngepek orang kita pun jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya puasa ni. Dia pun celek mata. Bawa, mu ingat aku tak puasa pula. Nya celek mata pula. Kadang-kadang awak parking kereta tu di masjid sama-sama lagi semaya. Ni masalah kita ni. Jadi hok maki pun duduk dalam masjid juga. Sama-sama lagi masjid. Allah, ini godaan syaitan. Syaitan tak mampu nak batalkan puasa kita, tapi ingat dia mampu mengurangkan pahala puasa kita. Ini sangat sangat berbahaya bagi kita yang perlu kita kena tangani ataupun kita jaga molek-molek. Sebagaimana kita cita-cita kita nak jadi orang bertakwa dan Ramadan kita nak meningkat naik lebih daripada hok molek-molek dah belum ni pun. Yang kata tak molek. Hok puasa Ramadan lepas-lepas ni tak apa cantik. Tahun ni saya lah jangan kata. Sebab Ramadan tahun lepas pun semangat dah kita tak. Cuma kadang-kadang ada benda, ada perkara yang kita boleh baiki, yang kita boleh upgrade kata orang sekarang tak. Boleh naik taraf sikit lagi, kita naik taraf. InsyaAllah dalam beberapa tip yang kita akan sampai ini, perkara-perkara yang sepatutnya kita naik tarafkan, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita faham istilah yang mana Datuk sebut tadi bahawa kurus puasa. Kurus puasa. Kalau kita sebut kurus Datuk ataupun diet ni, semua orang nak kurus. Tapi kita biarlah kurus tubuh badan kita, biar sihat, biar slim, tapi jangan kurus puasa.
Orang nak masuk puasa ni semua pakat nak diet belaka lah, tak asyik makan nasi lah berapa. Alhamdulillah, teruskan diet untuk kesihatan, tapi jangan diet pahala puasa. Sebab kalau boleh pahala puasa kita nak segemuk-gemuknya. Biar habis banyak. Kan ni? Jadi kita nak teruskan lagi bual bicara kita pada malam ni. Lalu kita tahu dah dari segi kurus puasa dan sebagainya. Lalu kita nak minta tips lah ataupun formula, cara-cara ataupun kaedah lagu mana nak gemuk pahala puasa, lagu mana puasa kita tak sejadi sebagaimana puasa yang Nabi sebut dalam sabdanya, ada hamba aku yang ada umat aku yang berpuasa tapi dia tak boleh gapo-gapo kecuali lapar dan dahaga sahaja. Bukan setakat koruh lah tu, maknanya kering dah tak ada segara. Mana dia tu orang puasa dia puasa. Sebab tak sebut sama ada kita bersedia ke, Datuk tak bersedia ke, cukup masa hari Senin malam bagi menyempurnakan titah perintah semua dengan belaka. Maka esok puasa lah bagi seluruh negeri-negeri bagi Malaysia. Maka kita sedia tak sedia pun puasa mari dah. Jadi kita nak minta tips dengan Datuk lagu mana kita nak jadikan puasa kita ni gemuk, berkualiti dan tidak jadi puasa sebagaimana Nabi sebut tadi, lapar dan dahaga saja. Silakan. Baik, terima kasih doktor. Jadi kita ni kalau kita buah lah dok cakap, ada kata moderator kena cakap UMK dia tu bahasa orang luar tak faham. Bahasa TV juga. Kita ni kajak kapu, kajak tengok TV kan tengok TV ada dua orang ni. Ya. Baik. Tadi moderator kata ada benda kita tak mau. Contohnya bila puasa kita nak puasa kita gemuk. Kurus diet body kita sebab kita boleh tahan makan insya-Allah. Musim Covid ni semua benda kita tak mau positif. Kita nak negatif belaka. Dalam bab Covid ya. Dalam bab lain kena positif tak? Apa tentulah setengah orang ni bila kata-kata positif kejut lalu. Oh, positif 2 minggu pula pakai glamping. Itu masalah kita dah. Faham? So lagi waktu jadi orang. Waktu jadi orang, kita nak asli ke tak asli? Waktu jadi orang, nak jadi orang apa? Tak saya jadi asli. Tak saya asli dah. Oh, dia antara benda-benda. dia panggil benda sebaliknya. Baik. Itu selingan kita. Bila kita kata Ramadan yang terbaik, bagaimana nak menjaga kesuburan ataupun kesihatan puasa kita, maka yang pertama sekali kita kena letak bagaimana kita nak berpuasa. Kata di para ulama, 2 perkara yang kita kena belajar. Yang pertama, kita kena belajar hukum puasa. Sebab puasa ni ibadat. Puasa ni ibadat. Walaupun kita tidur boleh pahala. Cuma ulama kata orang duk sebut naumus shaim ibadat. Puasa orang tidur tu ibadat, dia kata hadis itu tidak sahih. Jangan duk sebar-sebar. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan kita berpuasa, kita masih lagi dalam ibadat puasa. Cuma tak sama orang puasa tidur dengan orang puasa baca Quran, orang puasa dengan beriktikaf. Artinya ibadat yang utama sekali, solat tu memang utamalah. Itu rukun lain. Kita bercakap dalam bab puasa. Maka bila mari bulan Ramadan, perkara pertama yang kita kena jaga sekali untuk menjaga dia, iaitulah jaga puasa itu sendiri. Jaga puasa diri. Puasa ni bermula daripada fajar, subuh sampai ke maghrib. Itu puasa fizikal, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Baik. Sepanjang hari, apa benda yang kita kena buat? Maka disitulah para ulama kita menggariskan bahawa kita kena isi puasa kita tu dengan perkara-perkara kebajikan. Perkara kebaikan dipanggil albir. Bir mana benda baik. Bermula daripada lepas kita sahur, bermula dengan apa? Dengan solat subuh berjamaah. Biasanya kalau solat subuh bulan Ramadan ni seramai mana? Tak sekira zaman PKP zaman hos ngoti. Siapa kau belakang? Hari mula-mula. Pasal tu ada orang main dia kata, Ustaz, kita dengan puasa ni jangan buat macam tebu. Tebu ni kata alik bawah manis, atas tak apa manis. Yalah kau kena tebu. Kurang manis lah atas. Lepas tu ada orang lain pula cerita, dia kata kita dengan masjid ni jangan jadi kapal selam. Kapal selam ni, nama dia kapal selam. Mula-mula timbul. Dia timbul jaga-jaga. Banyak selam. Banyak selam. Kadang-kadang masyarakat kita ni hari Jumaat ya timbul seminggu sekali.
Boleh fikir lagi. Ada hak timbul raya yang mari. Maknanya kapal selam dia menyelai lama telah je siapa boleh apa ni setahun sekali baru muncul. Muncul pun bukan duduk malam masjid, duduk atas motor mari pakai kain samping. Nak kata apa maya tak reti. Ini ni antara perkara yang tak baik. Jadi kita kena kempen, ambil peluang yang besar, insya-Allah ahli-ahli jawatan kuasa masjid ambil peluang bila masyarakat kita mari subuh yang pertama hari pertama Ramadan ramai orang mari. Biro dakwah kena buat kertas, sudah dikeluar pun oleh halaqah ada keluar dah. Kelebihan solat subuh berjamaah. Kita bagi. Anak keluar satu video 12 kelebihan solat subuh berjamaah. Video yang kedua 8. Dalam risalah boleh ambil risalah. Risalah halaqah kau bagi dah. Kena minta. Mana kita nak kempen betul-betul supaya bermula subuh pagi ni kita istiqamah sampai subuh hari raya. Tak berhenti-henti kita akan imarahkan solat subuh berjamaah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan man shalla subh. Siapa dia solat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah, orang itu duduk di bawah jagaan Allah azza wajalla. Besar jagaan Allah taala jaga. Kemudian solat subuh ni di antara solat yang Allah taala sebut wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Solat subuh itu solat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita mula dengan subuh pagi pertama Ramadan dengan solat subuh berjamaah, kita ada kekuatan insya-Allah untuk nak meneruskan subuh-subuh yang lain juga sampai ke sudah. Ini kena ambil peluang kempen besar-besaran. Kalau boleh kita bagi risalah hari tu, tuan-tuan jangan balik hari ni nak makan apa tak boleh dah, tunggu. Kita baca risalah kita ni kempen solat subuh berjamaah. Kemudian lepas solat subuh yang tak ada kerja, tak terlibat dengan pejabat, tak terlibat dengan apa-apa kerja, kita duduk sampai syuruk. Di tak mana dia punya pukul berapa syuruk kita tengok. Isyraq dia tulis. Isyraq ke syuruk dua tu. 7 minit. 7 minit campur 15 jadi berapa? 7 campur 15 22. Maknanya 7:22 minit kita dah boleh solat sunat duha. Nak isyraq boleh. Ada setengah orang dia gerak dengan isyraq. Kita kata solat lah. Yang penting solat sunat. Ataupun bagi kita nak pergi kerja, solat duha selalu dah. Sebab dia kita pakai uniform kita, tak kira uniform pejabat ke uniform poreh ke. Ya, kita kawasan ni banyak poreh. Ya, poreh bukan poreh menoreh. Payah dah nak buka. Tak dah. Solat selalu. Nabi SAW beritahu kepada kita, siapa dia solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, dia duduk berzikir. Biasanya lepas subuh bulan Ramadan ni kita ada tadarus. Kan? Baca tadarus. Sampai ke syuruk, lepas syuruk tu jangan solat lagi. Kena tambah 15 minit. Minimal lah tu. Ada dah takut kata 20 minit. Tu kau comel kalau boleh tunggu. Kita ambil hak orang panggil hak atas tara. Apa pahala kita dapat? Allah Ta'ala akan tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah, kaya molek kita. Solat subuh berjamaah fi zimmatillah. Tunggu duha, boleh pahala haji dan umrah yang sempurna. 2. Kemudian kita pergilah nak pergi kerja, nak pergi cari rezeki yang Allah Ta'ala buka pintu rezeki di mana tempat, kita pergi masing-masing. Dan di samping itulah kita ambil peluang waktu solat zuhur, waktu rehat nanti kita tidak ada makan minum, pada waktu itulah kita nak sambung balik baca Quran kita, insya-Allah. Jadi ana letak tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan dia panggil Syahrul Quran, bulan hidup dengan Quran. Jangan payah ustaz nak pergi bawa. Siapa dia kata payah? Dalam alat kita hari ni boleh katakan semua ada Quran belaka. Kau tak ada Quran? Ada dah tak? Masa nak beli handphone ni tanya, ni boleh buat Quran kau dah. Tapi anak nak bisik lah tuan-tuan. Setakat beli bubuh Quran dalam telefon ni, berapa kali dah khatam? Dia kata ustaz tak boleh royak, tak boleh bagi tahu. Takut riak. Ni masalah. Kita kata kalau takut riak jangan bagi tahu. Rugi pahala kita. Nah, tapi yang saya bimbangnya doktor, takut tak ada. Patut tak boleh royak. Patut tak boleh royak. Dia dua benda orang tak boleh royak ni. Nah, orang tak boleh bagi tahu ni dua sebab sama ada memang tak ada ataupun dia nak rahsiakan ibadat dia. Kita kata siapa nak rahsia, teruskan rahsia. Jangan bagi tahu kepada orang. Ni dak ni masyarakat kita ni bila sudah baca Quran, tulis lalu. Siap dengan muka surat. Allah alhamdulillah hari pertama sudah setengah juzuk. Facebook.
Facebook. Agak-agak berapa like dapat hari tu? Banyak lah ya. Warok demo. Warok haji dia tu, warok. Mentah kau dia aja ke masjid kok setengah juzuk dah ni. Tu baru tengah hari. Dia betul dia. Ni baru tengah hari, malam tak kira lagi. Jadi molek dia punya naik orang panggil naik seh molek. Naik seh molek. Maka itu di antara ibadat khususiah. Kemudian di antara kerja-kerja kebajikan yang kita boleh buat, kita cubalah bantu orang susah, cari orang pakai miskin, apa yang kita boleh buat. Kalau kita boleh masuk pula pada waktu petang nanti untuk kita bagi jamuan buka puasa, kita kata Masya Allah, tadi solat subuh berjamaah, tunggu sampai syuruk, boleh pahala apa? Haji dan umrah. Haji dan umrah. Petang kita bagi pula makan orang buka puasa, boleh pahala apa? Pahala sebagaimana orang itu berpuasa. Masya Allah. Tanpa mengurangi sikit pun. Maknanya bulan Ramadan ni bulan meraih, mengaut keuntungan yang begitu banyak. Bonus banyak. Allah. Siap. Lagi nasi kita buat tu lagi cantik dah. Nasi arak kau hari ni. Kau besar pahala. Kau serupa ya nasi belaut berjalan dengan nasi arak hot sedap. Dia martabak lain dah. Martabak kosong tu tinggi sikit. Mana kita kena buat. Pasal itulah bagian kita tak suka tak tahulah sistem masjid ni. Ana tak suka sistem tajaan seorang taja buka puasa setiap hari. Ahli qaryah kita ni berapa orang? 1,000, 2,000? Adalah lebih kurang. Rumah berapa? Orang baca terus dia tahu lah. 400 lebih. 400 rumah. Mana kalau kita buka sore sehari, bermakna 30 orang yang boleh buat apa? Iftar. Boleh jamu orang buka puasa. Tu pun kalau kawan-kawan hak luar pula atas duit mari, ni orang kapur kita 20 orang. Tapi kalau kita catukan kita punya tabung, dia panggil tabung iftar Masjid Nurul Iman, insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan nampak dah nombor akaun ni. Masuk ya, tak payah duk cakap banyak. Masuk atas resip ke Mendahari. Saya masuk dah tu. Banyak mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kita dua je tahu, jangan istihad. Tak. Masuk. Orang ni masuk. Ada hak masuk 500, ada hak masuk 5,000, ada masuk 50. Tuan-tuan, kita meraih pahala setiap hari. Buka puasa yang kita bagi, pahala setiap hari kita boleh. Ya Allah. Betul tak betul? Betul. Nah, cuma saham tu masing-masing lah. Tak sama orang 5,000 dengan 50 ringgit. Tak. Sama banyak pun tak. Yang pentingnya kita boleh pahala orang. Yang pentingnya kita boleh meraih pahala orang berpuasa, kita kata nikmat besar. Jadi sepanjang hari inilah kerja kita meraih pahala. Lepas ni kita masuk malam pula. Baik. Cumanya mana masuk sikit saat ni ada golongan boleh jadi muslimin muslimat yang ada secara fizikal di atas masjid ni maupun yang menonton di alam maya. Bila sebut tentang Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana kita baca Quran, masing-masing berlumba pada satu Ramadan, maka bukalah juzuk pertama. Kalau ikut kepada sistemnya, dia ada 20 muka surat, kita cuba baca 5 muka surat setiap kali solat fardu, maka kita akan khatam sebaik saja Ramadan habis. Walau bagaimanapun Datuk, kita ada segelintir yang menonton secara langsung pada malam ini ataupun tuan-tuan yang berada di sini ada kekangan ataupun masalah nak baca Quran, boleh jadi tak pandai, boleh jadi tidak fasih, maka kita tak sel lah. Makanya tidak kata saya tak pandai baca Quran, maka saya tak boleh rebut pahala baca Quran. Lagu bagaimana kita nak bagi cadangan kepada mereka yang mungkin baca sekat-sekat, boleh jadi tak hafal lah nak baca 30 tu. Apa nasihat kita kepada mereka-mereka yang sebagai ini satu? Allahu Akbar. Bagi jemaah yang slow baca Quran, ataupun tak khatam Quran lagi, bagaimana dia nak meraih pahala khatam Quran di bulan Ramadan? Agak-agak payah ke susah? Masjid kita ni khatam tadarus. Khatam. Hari apa khatam? 26, 27. Ni peluang tuan-tuan dan puan-puan yang tak boleh baca sendiri, kita mari di masjid. Waktu tadarus, kita buka Quran sekali dengan orang, kita duduk sekali, kita ikut orang baca. Alhamdulillah, kita akan khatam Quran bersama dengan ahli masjid. Ya Allah. Walaupun tak boleh baca. Ada satu kes ketika malaikat melawat. Malaikat ni dia satu kumpulan, dia panggil sayyahin. Malaikat peronda. Dia akan berjalan semua tempat.
Dia tengok orang duduk berzikir, ada majlis ilmu. Ni ada ni pak kita ni. Kalau tak saya, kita tengok. Nampak kata nampak? Nampak bayar dia lah. Tak tahu nampak bayar lagi je tak. Atau dia tu, bukan malaikat. Jadi malaikat ni dia akan lapor kepada Allah Azza wa Jalla orang-orang dia jumpa duduk dalam majlis ilmu. Dia maklum. Allah Ta'ala tahu belaka, tapi kerja malaikat dia kena lapor. Dia kata, ya Rabbi, ada seorang tu masuk dalam majlis bukan nak pergi mengaji. Kebetulan dia nak pergi cari imam, nak cok boreh anak nak nikah. Gak tengok-tengok tua imam tengah kuliah, dia pun duduk. Duduk pun hujung tu. Dia duduk hujung tu. Dia betul duduk hujung tu. Dia tanya, ya Rabbi, kaifa bihi? Macam mana kita nak buat? Rekod kita macam mana? Allah SWT kata, haula'i qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Dia kata kaum tu, orang yang duduk berzikir, duduk mengaji tu, mereka tak buat tak baik kepada orang yang mari. Bermakna walaupun orang mari pada asalnya bukan niat nak mengaji, tapi dia duduk juga, dia boleh pahala sama. Ya Allah. Ini kita mari dengan niat nak pergi tadarus, dengan niat nak pergi baca Quran. Walaupun kita tak boleh baca, kita buka sekali. Jangan tak buka. Ni ada setengah orang ni dia buka rahsia dia sendiri. Ambil Quran tu, tak erti baca pun pegang Quran. Jangan terbalik sudah. Nah, kalau nampak orang pegang Quran balik ke tu lu pegang lah. Kau ni. Nah. Pusing bagi. Cari muka surat dia. Biasanya ketua tadarus dia sebut dah. Kita akan mula muka surat sekian, ayat 50, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Kita cari buka sini. Tengok. Dia tengok. Tak baca. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh khatam sekali. Ya Allah. Meraih pahala khatam Quran bersama dengan ahli tadarus. Tapi jadi masalah lah ni, doktor. Masalah hak grup WhatsApp ni. Geng-geng WhatsAppi ni. Hak bagi juzuk dalam grup ni. Bagi lagu mana tuan tu? Ada juga ke grup? Oh, banyak. Dia kata contohnya kita ada 30 orang ke. Baca juzuk 1, ada juzuk 2. Tapi baca lain-lain, seorang tu duduk Perak, tu duduk Kedah. Tapi siapa satu hari baca belakang dah lah. Lagu mana tu? Dia kata dia khotel dah. Khotel dah. Sebab dia baca saja. Tapi sebab rakan ada lagi 29 tu baca 29 juzuk lagi. Jawab dianya, siapa dia menggunakan grup ni bermakna dia baca Quran, dia khotel hak dia baca saja. Sebab orang lain tak tahu duduk mana. Pasal itulah ana bimbang hari ni dengan adanya sistem grup ni, orang salah faham. Kalau grup, mungkin dalam grup dia 90 orang. Kalau 90 orang nak khatam Quran hari tu, kita baca berapa muka ya sehari? Bagi 3. Betul. Bagi 3. Dalam 8 muka seorang. Bagi selepas subuh bagi siap. Lepas mayasya nanti tunggu ketua dia punya WhatsApp ini tunggu. Dia ni right. Dah baca dah. Tanda dah baca. Alhamdulillah pukul 10 malam grup kita sudah khatam Quran. Kita kata awak khatam sekadarnya awak baca 8 muka surat, 10 muka surat, itu saja yang khatam. Hati-hati, ini perangkap. Tala'ub syaitan bi'uqulin nas. Talbisu iblis, dia main. Jadi menyebabkan kita happy. Grup kita setiap hari khatam Quran. Yang kita khatam 8 muka surat ataupun 5 muka. Ingat boleh. Jadi kita kena, kalau nak buat grup nak khatam juga boleh. Kita suruh baca setiap orang 1 juzuk 1 hari. Kemudian contohnya hari ni Dr. Kamarudin baca juzuk 1, saya juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4 dah. Esok kita tukar pula. Ana juzuk 2, dia juzuk 3. Jadi insya-Allah baca sungguh. Dalam senarai kita akan cuma mungkin tak teratur lah dari sudut susunan juzuk tu. Barulah kita boleh declare kita khatam dah. Sebab memang setiap orang baca 30 juzuk. Itu jadi khatam. Alhamdulillah. Kalau setakat dakwah khatam bagi 4-5 muka batu khatam hari-hari, kita kata lah, itu boleh menyebabkan orang jadi malas sebab dia iktimad, dia pegang ke geruk dia. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, semakin rancak bual bicara kita dan kita rasa semakin tak sabar nak tunggu bulan puasa ataupun Ramadan mari. Nak baca Quran. Nak baca Quran, nak beri mana makan berbuka puasa dan banyak lagi perkara-perkara lain yang bila kita buat itu dia berganda di bulan puasa ni. Maka betul lah Datuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kalau umat aku tahu kelebihan bulan Ramadan ni, nescaya dia nak 12 bulan ni Ramadan belaka. Maka kita tak sabar nak sambut Ramadan ini. Lalu kita nak beralih kepada satu amalan istimewa, special yang hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, iaitu pada malam hari kita akan bertarawih.
Jadi antara soalan ataupun perkara yang kita rasa penting untuk kita perangat ataupun kita refresh pada malam ini ialah ada isu yang pertamanya, kita nak pergi semaya tempat 20 ke tempat 8. Yang pertama, kalau masjid ni dia buat berapa? 8. Alhamdulillah 8. Jadi hak mana 20 tu peras, dia kena cari masjid lain. Tapi sebagaimana kita sebut, bagaimana Datuk mukadimah tadi, alhamdulillah tahun ni kita tidak lagi berada dalam PKP yang ketat, makanya kita boleh dah mari datang ke masjid untuk solat tarawih. Lalu kita nak tanya tips bagaimana ataupun formula untuk kita memaksimumkan pahala semaya malam melalui solat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan ni, Datuk. Alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dalam setahun ada sebulan kita boleh menghidupkan malam kita dengan beribadat. Asalnya zaman Nabi tak ada nama tarawih, dia panggil qiyam. Mangqama Ramadan, siapa dia bangun pada malam Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala. Itu istilah. Kemudian oleh kerana semaya tarawih lama, maka dia solat 4 rakaat, kemudian dia berehat. Itu makna tarawih. Tarawih tu makna berehat-rehat. Oh, tu istilah tarawih. Dia mari situ rahsia tarawih tu maknanya berehat. Okey. Apa tentulah tempat kita ni dah maya laju dah. Berehat pula, jadi 2 kali rehat lah kita. 2 kali rehat. Apa tentu kalau kita perhatilah format yang dibuat di masjid-masjid kampung kita ni, lepas pada 4 tidak dia ada doa celah tu. Ada doa. Itu masa dia nak ambil hak rehat tu lah. Orang Mekah lain, dia solat 4 rakaat, lepas tu dia berhenti, dia pergi tawaf. Tawaf, berhenti, lepas tu sambung pula. Zaman dulu lah, zaman lo ni tak dah pakai sambung. Orang terlalu ramai, kalau main tawaf gitu, jangan teruk di Masjid Haram. Orang Madinah, dia tak boleh tawaf, dia tambah bilangan rakaat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, aku sempat solat di Madinah 39 rakaat. Mana agak pun kita duduk main 8-20 atau minjak kan ayat 39 sekali. Mana agak zaman PKP ni tak boleh. Peraturan SOP bagi 1 jam je tarawih. Betul. 1 jam. Tak apalah. Yang penting kita boleh mari masjid tu segar dah. Nah, insya-Allah. Berapa rakaat? Maka timbul isu nak 8 ke 20. Ada kata Imam Syafi'i, kalau membaca panjang kurangkan rakaat. Kalau baca pendek banyak rakaat. Jadi ada setengah masjid 20, ada setengah masjid 8, tapi waktu sudah sama. Waktu sudah sama. Sama-sama pukul 9.30, pukul 10 belakang. Sebab hak ni baca panjang, hak ni baca pendek. Cuma dalam bab ni alhamdulillah nampaknya masyarakat tak timbul masalah dah. Tak timbul dah masalah. Siapa buat lapar tu orang bukan tarawih tu. Ada baru ni dia. Dia kata orang semaya lapar ni bukan tarawih. Hak semaya 20 pula lebih pula rakaat. Macam-macamnya nak balas. Dia cari kerja pula. Kalau saya kena ikat dah. Tapi anak buah pula dua kerja alik bawah. Ini masalah. Hadislah Nabi kata sufidati syayatin, saya kena ikat. Tapi jentera tu hak tak ikat ni duduk kaca kita. Maka para jemaah sekalian, kita tak kiralah 8 ke 20. Ada satu formula untuk kita meraih pahala penuh solat tarawih. Ini penting. Yang kita kena kempen besar-besaran. Dulu kita kata dah, kena cetok pula kali. Kempen jangan lari tengah jalan. Pengalaman kita solat 20, Pak Imam kata, payah ustaz, nak istiqamah. Lepas 8 kalau lepas 10, bagi sedua masjid dia. Tak tahu dia gimana. Kata buat cendol sedap. More. Istilah kampung kita panggil cendol dah. Buat more sedap. Dia kata dia mari pula masa more tu. Dia pun tahu juga masa tu dia besar dok di masjid. Hok akhir sekali Ali bin Abi Talib musallallahu derah. Biar dia dengar kita duduk buat kedai kopi. Dia mari pula. U-turn balik semula. Tak jadi. Dia makan cendol juga. Dia makan cendol, dia juga makan cendol. Kata apa? Kalau buat lapar bisik kau kita. Lari juga. Kalau kita maya lapar ni, ada juga lari. Tak ada. Tak apa nak royak je. Sporting buat dia. Ada masjid lain lari juga ustaz dia tu. Betul lagu mana tak mau bagi lari. Macam mana nak buat? Nabi kita pernah solat tarawih setengah malam. Setengah malam dekat pukul 12 dah tu. Kalau kita rasa padat dah tak. Jadi ada di kalangan sahabat pergi komplain.
Dengar ni, moderator dengar. Zaman Nabi pun komplain juga buat tarawih ni, bukan zaman kita ya. Zaman kita ni kalau tok imam baca panjang, marah makmum. Allah, meta kau dia hafal Quran, kau nyong baca tak khabar ingat. Dia bagi. Tak, bagi komplain. Zaman Nabi komplain juga. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau Rasulullah sudah lagi tarawih ni sampai dekat sahur, rasa lebih sedap sikit kita." Ya Allah. Ni balik tak tahu nak apa dia. Sahabat komplain lagu tu. Komplain nak suruh banyak. Nak suruh banyak. Anak kata kalau masjid kapur kita komplain lagu ni, bukan rakyat lari, itu email lagi. Hai, itu email terawih kata, tahu aku tak pergi dah masjid tu dah. Masjid Nurul email panggil pula tak segi dah. Masjid lain pula cari, mana sabar kau. Pukul 12 malam nak lagi. Nabi SAW sifat dia rahmatan lil alamin, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina rauf. Sifat Nabi rauf, rahim. Nabi kita tak ambil kira cadangan tersebut. Tapi dia bagi satu alternatif, suatu bonus. Nabi kata apa kepada sahabat? Innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif. Siapa dia solat malam bersama dengan imam sampai sudah. Tanda tuan-tuan hadis ni. Siapa dia solat bersama imam sampai sudah. Imam dia 8, capu 3 witir 11. Imam dia 20, capu 3 witir 23. Solat sampai sudah. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Ya Allah. Agak-agak lari lagi dah kalau kena motivasi ni. Tak lari dah. Wah, ni tak lari dah, ni ada sini. Ni hak tak mari, tak dengar. Ni bagaimana kita nak sampaikan hadis ni ke telinga mereka ya, supaya termotivasi. Ahli qaryah kita ni tak mau lari, insya-Allah kita tak lari. Ada setengah orang tu dia solat tepat 20. Tapi satu malam tidak ada masyakkah. Kena pergi klinik anak hospital. Di hospital ni pukul 10 dia tutup. Klinik. Dia pun pergi siasat lah, cari dalam sekitar kapur dia tu, hok mana solat 8 rakaat. Pasal dia nak tarawih juga, rugi tak tarawih. Lepas tu nak bawa anak pergi klinik. Dia pergi tanya, berapa rakaat sini? 8. Oh, maya sini ya. Rupa-rupa hok 8 tadi setengah juzuk Quran dia baca. Lebih lama, klinik tutup lama dah baru sudah. Dia kata, Masya Allah, hak 20 sudah, dah hak 8 dah lagi. Pasal itulah anak sebagai juru kempen, kita bagi tip tu biar sudah lah doktor. Kok nyanyi kau dah. Tuan-tuan kena tanya, 8 rakaat ni sudah pukul berapa? Dia kata, tak lama, 10.30 je. Hak 20, pukul 10. Tak gibat 20. Pakai kekasih tu dah. Lagi tengah jalan. InsyaAllah lah, kalau kita keluar dengan masyakkah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatnya luas. Dia bagi juga pahala qiyamul lailatin, insya-Allah. Jadi kita kena, maknanya tuan-tuan dan bapa kena kempen jaga. Kita kena mari awal. Mari biar ada solat isyak berjamaah di masjid. Setengah orang ni dia pandai. Dia kata mazhab Syafi'i ini kalau beza niat tak apa dak. Beza niat. Tu imam maya sunat, kita maya fardu. Moderator berhati-hati. Kalau orang tanya hak tu bulan-bulan puasa ni, jawab molek. Kalau kita kata beres ya, tak apa. Orang tarawih rakaat yang kedua baru dia mari sembahyang Isya. Pasal dia kata boleh beza niat. Memang boleh. Hak tak boleh beza niat ni puak-puak Ibadi nama. Ibadi di negara Oman. Okey. Anak pergi ke Oman, dia ada signboard. Gini, tulis saya. Asar dia tulis. Isya. Sebab orang Oman ni, Ibadi ni dia jamak maya. Jamak semua. 3 kali dia maya. Jadi bila dia maya zuhur, sudah dia nak maya asar, dia letak tulis yang asar belakang supaya orang yang mari ke dia jangan masuk. Kalau masuk batal maya. Sebab dia tak boleh beza niat. Ada sahabat kita ni bawah, dia kata ada juga orang Malaysia, dia masuk semaya, berhenti tok email tu. Berhenti tanya, "Mau maya apa?" Maya zuhur. Apa maksudnya? Aku tulis 2 asar ni batal habis maya. Buat dia masya-Allah kata mugi kaca apa Ibadi di Oman ni cari pasal dia. Buat nyusah kau. Berhenti buat dia Muhammad keluar, dia maya mula buat dia. Jadi kita walaupun boleh dari sudut fiqh, tapi kita kena ingat kita kena mari solat Isya berjamaah sebab nak kembar dengan subuh. Ingat hadis subuh tadi. Nabi kata apa? Siapa dia solat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah. Siapa dia solat subuh berjamaah, solat Isya berjamaah, kemudian dia mari solat subuh berjamaah, ka'annama seolah-olah dia solat satu malam penuh. Jadi kalau kita boleh solat Isya berjamaah, solat subuh berjamaah, boleh full solat malam. Solat tarawih pula tak lari kata imam 2 kali full. Ya Allah.
Bonus. Ini kita kata peluang, jangan pula kata dah boleh dah ke hak maya iso dengan suruh lari pun tak apa tu jalan. Pakai tak teram. Pula dah. Hak ni kita ni kadang-kadang benda hukum hakan ni tak bagi tahu, takut Allah Taala marah, sembunyi ilmu, bagi tahu ke dia buat kerja pula. Jadi ustaz ni kena pandai juga, jangan duduk jawab benda kalau benda orang tanya dah. Tapi dia timbul soalan lain pula. Ada lagi, silakan. Apabila kita semaya sekali dengan imam, contohlah hal ni hadis mengatakan kita tunggu-tunggu sehingga imam habis solat pada malam tu. Solat. Baik, maka imam ataupun imam solat tarawih 8 rakaat, lepas tu disambung dengan witir 3 rakaat. Lalu ada makmum di kalangan kita yang bertanya, bagaimana sekiranya dia ni tak nak witir lagi sebab dia nak sambung lagi solat qiyamul lail malam tu. Lalu dia berpisah dengan imam, dia tak semaya witir dengan dia sampai 8 tu je. Jadi adakah berhenti 8 itu termasuk dalam hadis sehingga imam habis sebab imam akan sambung lagi 3. Ya. Mereka khawatir dari segi dia nak solat witir di akhir malam apabila dia bangun sebelum sahur tu. Cantik. Pasal itulah kita kata bual bicara ni moderator tu dia kena peka soalan orang. Nah, nampak dah soalan. Kalau kita lari, ni ramai ni. Pakcik-pakcik kita ni bila sampai waktu witir dia undur. Betul. Sama ada dia undur semaya sore belakang ataupun dia undur hidup luar. Pergi bercanda. Nah. Kita kata lah, Nabi kata siapa dia solat sekali dengan imam hatta yang sorry, mana siapa imam sudah. Bukan siapa imam sudah mengatik tak masuk. Siapa imam sudah solat. Barulah dapat pahala qiyamul lail. Baik. Isu yang dilontarkan oleh moderator, kita ni nak solat witir malam. Akhir malam. Akhir malam itu yang afdalnya. Kita pun yakinlah sebab nak bangun sahur ni bolehlah maya witir dah. Kalau hari tak sahur tu on off dia panggil. On off ni enggak sekali dah, 2 kali tak dah. Maka tuan-tuan teruskan solat bersama imam tapi jangan niat witir. Niat tarawih. Tarawih ni boleh lagi sampai 20. Boleh lagi sampai 30. Berapa tadi? Imam Syafi'i kata dia solat 29 rakaat. Maknanya solat malam ni Nabi kata solatul laili masna. 2 rakaat tidak ada limit bilangan. Boleh je kita buat. Baik, kita solat witir 2 rakaat. Imam solat witir, kita solat tarawih lagi 2 rakaat. Masuk rakaat yang ketiga, imam bagi salam, kita bangun tambah 1 rakaat. Dia kata malu tak nak bangun. So, kita duduk belakang tu imam cuma bangun. Tak kena buat warab doa. Ada lagi. Pasal tu pentingnya belajar fiqh ni. Maya solat sunat ni kita boleh je sambil duduk. Tak payah bangun. Tu imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Allahu akbar. Baca Fatihah, rokok, sujud, bagi salam. Tak nampak sangatlah. Hak tahu duduk belakang kita je tahu. Orang belakang-belakang soh ni tak perasan. Kita, baik, selesailah masalah. Kita balik rumah, bangun tahajud nanti, kita sambung lagi witir kita di akhir malam, selesai masalah. Itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, terus dia witir sekali dengan imam. Orang kata solat witir ni solat penutup solat malam. Dia tak tutup. Cuma Nabi kata ij'alu, jadikan akhir solat malam kamu witir. Bukan makna bila kita solat witir, kita bangun tahajud nanti tak boleh solat lagi. La, boleh solat. Cuma la witrani fi lailatin, tak boleh solat 2 kali witir satu malam. Ada setengah ulama kata boleh, kita batal witir yang pertama. Kita semaya 1 rakaat biar jadi kembar. Kita kata sudah main batal-batal lah. Dak main cuk-cuk ni main dek cuk boleh. Main dek cuk, main cuk tak jadi tu. Ni bukan main. Kita ni ibadat, kenapa kita nak batalkan? Jadi kalau kita dah solat sekali dengan imam di awal malam, bangun tahajud nanti, tahajudlah 2 rakaat tanpa witir yang kedua. Sebab dalam arahan kata Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bagi tahu la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali satu malam. Warak setara mana pun witir sekali. Jadi 2 option lah, 2 pilihan. Sama ada kita sudah ngetuk imam ataupun kita tambah. Baik. Jadi bagi kelana sendiri anak akan tambah supaya bila kita tak maya witir lagi, jiwa kita nak solat malam tu tinggi. Pada tu di masjid anak 10 akhir malam, oleh kerana kita solat tahajud, kita tak witir terus di malam 21, kita kata tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita witir pukul 4.30 sekarang. Alhamdulillah, ramai pula nya mari. Sebab dia berasa tak sudah lagi dia punya solat. Itu psikologi. Jadi kalau kita masjid kita ni berani buat, kau buat dah tak tahu. Dah lagi. 10 akhir Ramadan, kalau kita nak buat tahajud,
kita istihar, tak ada witir selepas tarawih. Kalau orang tak ada confident nak mari dah, dia lemah semangat, dia semayang tarawih. Tak ada jadi masalah. Jadi kita bagi semangat, motivasi, mari semula pukul 3.30 pagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan muslim smart sekalian yang kita panggil sebagai work smart. Jangan work hard, jangan kerja kuat. Kalau kita kerja kuat, kalau mampu selekeh, maknanya daripada semaya isyak sampai ke subuh tak tidur kita, berdiri sepanjang malam. Tapi kita sebagai orang awam ni tentulah kita nak rehat, kita nak tidur. Tapi di situlah di mana rahmat Allah SWT dan keberkatan bulan Ramadan, kita mari semaya isyak dan sebagaimana yang Datuk sebut tadi, Ma'in mengeluarkan kenyataan bahawa tidak lebih 1 jam. Makna inilah kita panggil sebagai work smart, kerja 1 jam tapi dibayar sepanjang malam. Kerja hanya mungkin tak sampai 1 jam. Kalau masjid kita hanya buat 8, mungkin 30 minit. Tapi kena ingat dan kena berpesan kepada rakan-rakan media sebagainya, tunggulah sehingga imam habis solat witir pada masjid itu supaya kita dapat pahala solat sepanjang malam. Jadi kita beralih sikit lagi kerana masa amat mencemburui kita kena berhenti lebih kurang dalam 5 atau 10 minit lagi. Kita nak pergi kepada kemuncak perbincangan kita di mana semua adik kakak tahu dah, rakan-rakan Facebook pun semua dah tahu, di mana dalam 1 bulan Ramadan akan ada 1 malam yang sangat special. Yang mana itulah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, dan itulah malam yang menjadi keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila sebut Ramadan tidak dapat lagi, kita akan mencari malam Lailatul Qadar. Maka soalan yang akan ditanya ialah, apakah amalan, apakah bacaan, apakah perkara yang kita perlu buat sekiranya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Bukan sekiranya, tapi kita nak cari supaya kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Silakan. Baik, asalnya Lailatul Qadar ni tak tahu mana. Nabi kita pernah iktikaf di awal Ramadan. Dia iktikaf di tengah Ramadan. Akhir sekali, orang panggil muktamad dah, Nabi kata taharrau Lailatul Qadri. Kamu tunggulah Lailatul Qadar itu pada malam 10 akhir Ramadan. Mana sampai Nabi wafat pun Lailatul Qadar duduk di 10 akhir Ramadan. Cuma bila kata apa mana Lailatul Qadri, maknanya malam yang tinggi darjat. Itu mana Al-Qadru dengan makna tinggi darjat, ataupun malam tu dia panggil malam Allah Ta'ala letakkan takdir dia yang baru untuk setahun ni. Laporan itu diberi pada malaikat. Ada juga Al-Qadru dengan makna dhiq, malam yang sempit bumi ni, sebab tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun nak bagi bawa rahmat kepada kita di bumi. Pada itulah malam 10 akhir Ramadan ni, biarlah kita terasa malam keistimewaan, bukan malam makan colek, bukan malam duduk buah kedai kopi, ya duduk main apa benda tak ada kerja. Kita orang beriman ada agenda besar, sebab kalau kita boleh raih pahala malam tu digandakan dengan alfi syahrin, 83 tahun lebih. Ya Allah. Satu malam 83 tahun. Sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur dia pendek-pendek. 60, Nabi kata umat aku yang majoriti kebahasanya 60-70. Mana jarak tu ya kita hidup. Tak ramai orang lebih pada tu, kan? Maka diberinya bonus Lailatul Qadar. Kalau kita dapat satu malam Lailatul Qadar malam tahun ni, maknanya umur kita sudah naik ganda 83 tahun. Kalau 10 tahun kita beribadat malam Lailatul Qadar, dekat-dekat dengan umur Nabi Nuh dah kita. 830 tahun lebih. Cuma apa benda yang kita nak buat? Nak buat dianya malam 10 akhir Ramadan, kita punya jaga maintain. Yang pertama sekali, solat Isya berjamaah. Solat tarawih jangan lari. Balik ke rumah lepas pada tu, kalau kita mampu iktikaf, alhamdulillah, duduk di masjid. Cuma ingatlah waktu masuk masjid iktikaf tu kat handphone tu tutup. Ni ada setengah orang nak gimana tu? 3 telefon dia bawa, takut tak cukup bateri. Lepas tu kau duk main match lah. Orang iktikaf ni marah, orang putus dah hubungan dengan dunia. Kita duduk bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mana orang iktikaf. Pasal tu kita ni kalau boleh iktikaf dalam gua, tak ada lain tu molek. Kalau wifi masjid hidup, mesti iktikaf ni tutup lah. Kita buat waktu nak live, kita tika kuliah, hak lain tak usah. Ada setengah tu rumah dia tak kuat, di masjid kuat. Masjid sama duduk dia. Ada kalau ni sebab nak wifi. Nak wifi. Kita kata ini di antara gangguan-gangguan dalam iktikaf. Jadi kalau kita tak mampu iktikaf, kita iktikaf di rumah kita, maknanya kita balik rumah, kita sambung baca Quran, kita sambung baca buku-buku, sampai kita lena, insya-Allah malam tu sudah dikira malam Lailatul Qadar, mana kita telah menghidupkan malam tu dengan ibadat-ibadat
Tadi saya tengok di Facebook, ada orang atas link siap-siap. Ini kisah Nabi dalam TV. Sila simpan link ini sesuai ditengok sebelum buka puasa. Kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nya bagi link suruh tengok cerita. Cerita Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan Mesir comel kau dah. Comel. Bila-bila lapar pun. Gasak lagi tengok dah. Alah comel molek tengangor duduk tak ingat ke puasa. Tak usah tengoklah cerita-cerita karut tak usah. Pasal itulah ulama-ulama salafus soleh bila mari bulan Ramadan dia tinggal kuliah. Dia baca Quran. Tumpu ke Quran. Ada jugalah setengah-setengah kita ni di pondok kadang-kadang bulan Ramadan dia capur baca Quran tadarus, dia ngaji juga kitab-kitab nahwu, kita kata alhamdulillah itu tidak jadi masalah sebagai orang panggil ambil masalah. Tapi ada setengah orang ni tak. Dia tadarus, dia ngaji malam ni boleh puasa, ngaji kitab nahwu. Kita kata jauh tu. Sepatut kita ngaji tadarus, tadabbur tafsir Quran itu lebih dekat. Jadi ada juga kadang-kadang menu tak kena ataupun dia panggil resipi tak kena, tak sesuai dengan masa. Jadi kita kena ambil. Jadi kita balik rumah, kita baca Quran. Kalau kita tidur pun bonus berjalan pahala qiyamul lail. Tapi Abu Anas kata satu kata-kata nasihat yang saya buat, kalau tak mampu buat ibadat jangan buat maksiat. Doktor boleh huraikan maksud kita tu? Maknanya kalau kita tak boleh nak buat ibadat dari segi nak semayang dan sebagainya, lebih baik tidur. Daripada pergi duduk kedai kopi ke ataupun lah ni Datuk masak kuah sapi. Wasiat ni dia tak dengan mulut dah. Dah. Mulut tangan bergantikan mulut. Mana lebih baik tidur lah Datuk. Tidur. Mana kita kata kalau tak boleh buat ibadat jangan buat maksiat. Allah Tidur rufi al-qalam. Tak ada maksiat. Sekurang-kurangnya rekod kita 10 akhir Ramadan tidak tercalar. Malaikat tulis dia baca Quran, dia pergi masjid, dia balik, dia moral, dia ngaji Quran, dia tidur. Habis kita. Bangun-bangun semai subuh. Bangun-bangun tahajud dengan sahur, dah lagi kita subuh. Insya-Allah. Tengok risalah yang kita bagi tu rasanya tajuk sahur dengan apa ni? Sahur dengan apa tu? Dengan iftar kan? Dengan buka puasa ni. Ini menarik ni, risalah kita. Risalah kita banyak, ada 4-5 siri. Tuan-tuan boleh bacalah kat mana nak. Okay. Jadi kita mengatakan bahawa satu lagi doktor, rasanya muslimat tu dapat nak nanya sangat. Dia kata ustaz, orang hak boleh solat sukalah dia. Ya. Kami hak uzur ni lagu mana? Kita kena prihatin ke muslimat. Sebab buat dia rajin. Nah, bahagia buat kuih boleh puasa kat rajin sungguh. Bahagia baca Quran rajin juga. Maka sedihlah dia apabila jatuh kepada 10 terakhir Ramadan tiba-tiba dia datang haid ataupun uzur. Lagu mana dia nak merebut juga? Lagu mana? Timbul soalan. Anak ceramah di hospital malah orang tanya, boleh tak dia makan ubat? Supaya berhenti. Supaya tak mari haid langsung untuk Ramadan tahun ni. Jadi doktor perubatan jawab dari sudut ilmu perubatan tidak salah nak makan ubat tahan haid. Tapi kemungkinan kecelaruan tu ada. Pengalaman kita pergi Mekah, tanya ustaz kita. Perempuan-perempuan hak muda-muda makan pil tahan haid, dialah hak paling buat masalah kita. Pagi-pagi jebek duduk kat tangga hotel. Apa ustaz? Ada darah. Tak pergi masjid. Petang kali dia mari pula. Tak ada darah. Boleh kita awak tak? Kita kata kita awak. Malam kali mari pula. Kita kata pasal itulah saya kata nak cari pakej yang mana yang terbaik bagi wanita nak pergi umrah ke. Dia cari pakej waktu dia tak kena haid. Kalau makan ubat celaru. Jadi Ramadan sama juga oleh kerana Allah Taala beri kepada kita Ramadan ni sebulan. Ana tanya muslimat, kalau Ramadan ni seminggu cukup ke? Kalau takdir lah, kita kata takdir. Allah Taala beri seminggu ya Ramadan. Cukup ke tak cukup? Macam-macam jawapan. Dia kata tak cukup tak. Kalau seminggu tu kena haid belaka, tak puasa. Kata puasa. Satu. Hak sedap lagi dia kata, tepuh baju tak ada siap. Tak ada buat gaya. Tak ada buat gaya. Kain lasih orang tak ada buat. Dia mahal. Maka bagi adik-adik, kakak-kakak kita ni yang ada haid, dijangka 10 akhir Ramadan akan berlaku benda ni, maka awal Ramadan dia kena pecut dah. Dia kena baca menti, baca Quran 1 juz hari, dia kena solat tarawih jangan tinggal-tinggal. Bila pada malam 10 akhir Ramadan, kalau dia tak dapat buat kerana keuzuran syar'i, insya-Allah pahala yang dia buat di awal Ramadan sampai saat itu akan ditulis, dikira sama pada malam tu. Ya Allah. Walaupun dia tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tapi dia boleh benda lain. Dia boleh istighfar, dia boleh berzikir, dia boleh macam-macam, dia boleh. Nah, kalau hak kaya-kaya jangan lupa lah. Baca risalah ni kak, nak pergi cari orang payah. Banyak teh nombor akaun ni belakang ni. Pecek bui. Ni banyak nombor-nombor akaun ni. Nah, malah Datuk Qadar ni. Sedekah suya
83 tahun ganda ni, Pak Bui. Tengok orang lain pula. Jadi insya-Allah peluang itu banyak. Pasal itulah anda tengok zaman PKP tahun lepas. Masya-Allah tabarakallah. Orang masuk akaun banyak sekali dia punya akaun. Tapi kita dak ngamak boleh 2-3 juta. Belek-belek tengok seria semalam ni. Rupanya hak dia bagi masjid dia tak dalam tabung tu dia masuk akaun. Cerdik puak kita ni, alhamdulillah. Puak kita ni cerdik untuk tidak rugi pahala. Jadi muslimat kita tadilah dia kena pecuk waktu dia tak uzur. Waktu uzur dia boleh makan pencen. Kita kata alhamdulillah aku uzur tahun ni, nak pergi masjid tak boleh, orang lain pergi masjid kita tolong buat kuih. Boleh. Nak baca Quran tak boleh, kita berzikir. Ada satu doa Datuk, kalau boleh Datuk sebut dan kita sama-sama ikut antara apabila Aisyah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan malam tu Qadat, contoh disebut malam ganjil sebagainya, lalu kita rasa malam tu Qadat, maka Nabi mengajar tadi Aisyah bagaimana cara membaca doa tu. Kalau boleh Datuk sebut dan kita sama-sama ikut, apakah doa yang harus kita baca sekiranya berlaku malam tu Qadat pada malam tu? Betul. Nabi Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku jumpa Lailatul Qadar macam nak baca? Nabi aja doa simple. Allahumma kata. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni pendek tapi komprehensif kata orang sekarang. Allah innaka afu, ya Allah engkau ni maha pemaaf, suka memaafkan, fa'fu anni, maafkan aku. Hati. Dia Tuhan maaf kita, tak ada benda adalah syurga adalah kitanya. Itu doa yang kita salah satu daripada doa. Tapi kita kena doa lah yang lain-lain tu. Doa bila kita malam kita jangka yang pentingnya 10 hari Ramadan kita tak layak tu qada semua lah. Tak usah duduk mikir malam ganjil tak ganjil. Nah, sebab kalau kita tak ganjil sini Mekah ganjil. Dia beza-beza juga. Jadi yang penting 10 hari itu kita lengkapkan dengan doa. Di antara doa yang tuan-tuan jangan lupa, Allahumma Rabbighfirli wali walidayya. Ampunkan aku dan dua ibu bapa aku. Dan juga jangan lupa kita doa khas untuk ibu bapa kita. Waktu nak buka puasa, waktu kita di akhir malam nak sahur, kita doa, ya Allah jadikan aku dua ibu bapa. Jangan lupa mak ayah kita, hidup ke mati sebut. Dan anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita semua, jadilah kami termasuk dalam senarai orang yang engkau bebaskan daripada api neraka. Tiap-tiap malam dalam hadis Tirmizi Nabi kata, wa zalika fi kulli lailatin, setiap malam Allah akan keluar senarai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Kalau kita boleh 30 malam senarai kita ada, ya Allah, insya-Allah selamatlah kita. Insya-Allah. Insya-Allah. Soalan terakhir ada juga tanya daripada media sosial yang mana walaupun kita dah menghampiri ke masa penamat, tapi anda rasa minta Datuk hurailah walaupun seringkas mengikut masa yang ada. Soalan daripada netizen daripada Facebook bertanya berkenaan dengan fidyah puasa. Maknanya siapakah yang diwajibkan ataupun diberi keutamaan untuk bayar fidyah puasa dan bagaimana cara membayar fidyah tu? Fidyah puasa ni dia kena kepada orang-orang yang tua tak larat puasa. Dia tua hidup molek tapi tak larat nak puasa. Mana kalau puasa mungkin sampai setengah hari dia jam. Maka orang ni dia boleh berpindah kepada fidyah. Dia puasa lah setakat mana dia boleh pukul 10, pukul 12. Lepas tu dia tak larat dia makan. Tapi jangan pagi lagi buat air kopi. Pakai jadi dah ni. Tak ada usaha dah dia tu. Kadang-kadang mungkin dia larat pergi. Dan maka orang ni dia boleh bertukar kepada fidyah. Boleh bertukar kepada fidyah. Maksudnya satu hari cukup berah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang sakit. Dia sakit bulan Ramadan. Kemudian lepas Ramadan sihat molek, kata pindah dia pergi atas dunia ni. Jalan sana sini tapi dia tak qada puasa dia. Kalau dia mati, maka kita kena bayar fidyah pada dia. Bagi orang sakit yang berterusan. Sakit Ramadan tahun ni macam orang kena stroke kan. Stroke, apa lagi penyakit hak. Mati sebab ni mana memang dia tak larat dah. Dan dia pun tak sembuh-sembuh. Orang ni sampai Ramadan tahun lepas sakit lagi. 3 tahun dia sakit. Kalau dia mati, Imam Nawawi kata la syai' alaih, tak payah apa-apa. La qada wala fidyah. Sebab dia tak ada masa nak qada puasa dia. Kita kena ingat, kalau orang lagu ni macam ni dia punya kategori, kalau mari nak bayar fidyah,
Kita sebagai imam, ustaz, kena terang kepada dia, kepada keluarga dia. Ayah awak ni tak payah bayar fidyah ni. Sebab kategori dia ni kategori dilepaskan daripada fidyah. Oh, saya nak bayar juga, niat sedekah, silakan. Tapi atas nama fidyah yang wajib tidak ada. Nanti kita kena peka lah. Kadang-kadang kita banyak guni duk makan berah orang tanpa hak. Itu juga bahaya. Cuma ada satu lagi timbul masalah mazhab Syafi'i ni, kalau orang perempuan hak lama-lama dia tinggal puasa dulu, dia tak qada 10 tahun dah, macam mana dia nak bayar? Maka dalam fiqh mazhab Syafi'i dia berganda. Hak 10 tahun dulu, sehari jadi 10 cupok. Tahun yang kedua jadi 9. Naik. Jadi kena fidyah berganda tu kita bahas panjang pula lah. Dalam bab fidyah pula ada pandangan lain kata tidak berganda fidyah tu. Jadi ada khilaf situ. Wallahu a'lam. Okey, baik. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang ikut kita melalui alam maya Facebook ataupun yang berada secara fizikal di Masjid Nurul Imam Mukim Batu Jong, amba rasa kita berada di penghujung rancangan ataupun bual bicara kita pada malam ini kerana kita sudah kesuntukan masa. Maka apa yang saya boleh simpulkan bual bicara amba Ramadan kita pada malam ini, yang pertama kita kena bergembiralah. Bergembira dengan kehadiran Ramadan, dan kita sentiasa berdoa sebagaimana Nabi sebut ketika masuk bulan Rejab lagi kita berdoa supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan insya-Allah Ramadan akan tiba selama beberapa hari saja lagi. Maka kita samalah muhasabah diri kita sama-sama bertabat kepada Allah Subhanahu taala, diberi kekuatan dan diberi hidayah supaya segala apa yang dilontarkan mutiara-mutiara ilmu oleh bagi Datuk tadi dapat kita amalkan. Cuma secara summary ataupun kesimpulan kepada sahabat-sahabat sekalian, antara benda yang kita kena buat yang pertama sekali sebagaimana yang sebut tadi, work smart. Kalau boleh mulai tahun ni kita berazam sebagaimana masjid telah dibuka, pintu masjid telah dibuka seluas-luasnya, maka marilah sama-sama kita solat di masjid. Solat secara berjemaah 5 waktu dan merebut pahala solat sepanjang malam melalui solat bersama imam sehingga habis. Lepas tu kita juga memberi pahala, memberi makan orang berbuka puasa, kerana yang bagi Datuk sebut tadi sebagaimana kita puasa kita dapat pahala, dan kita dapat juga pahala orang itu berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Maknanya kalau orang buka puasa kat orang, bukan pahala dia habis. Kalau habis aku pakat tak pergi belakang. Tak boleh buka puasa, dia ambil pahala saya. Tapi hak kita tak habis, bahkan berganda lagi orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu tadi. Dan akhir sekali Datuk sebut tentang satu malam, bagaimana strateginya cukup jelas. Mana kita jaga solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Jangan buat maksiat, kalau tak mampu buat ibadah jangan buat maksiat, dan tunggulah sehingga imam habis main tarawih. Dan insya-Allah mudah-mudahan 10 malam terakhir itu kita tak bilai lah. Kita tak kata malam 21 kita nak buat, malam 23 kita nak buat, tapi kita buat sepanjang malam, sepanjang 10 malam, bukan 10 bahkan 30 malam. Kita istiqamah untuk menghidupkan malam Ramadan. Kita jangan jadi macam liga bola sepak, Datuk. Dia mula-mula ni semua pasukan ada, tapi apabila masuk 10 kedua, separuh akhir, mana hanya ada beberapa pasukan saja, dan apabila masuk 10 terakhir final, ada 2 pasukan ya. Mana ada Tek Bilal dengan Tek Emil ya. Kalau boleh kita nak sepanjang 30 Ramadan ni, sebagaimana Ramadan hari pertama penuh masjid, kita cuba kekalkanlah. Mana hari ni boleh hajah dah Datuk diary kita, contohnya nak pergi beli lasir raya, nak pergi apa, pastikan jangan kacau malam Ramadan. Mana beli sebelum tu lagi. Jadi anda rasa setakat itu saja perbincangan kita pada malam ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil yang berbahagia Datuk Haji Abdul Basit kerana meluangkan masa pada malam ini, dan terima kasih kepada muslimin muslimat, mohon maaf kerana sedikit terlewat daripada jadual yang dirancang. Juga begitu terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook yang menonton secara live. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.